Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke episod ke-13 Fikir Sekejap. Pendaftaran pangkalan data utama PADU dilihat sebagai minta terlalu banyak data peribadi untuk daftar. PADU dilihat sebagai risiko data peribadi bocor. Menteri pula ambil pendekatan untuk menetapkan tarikh akhir untuk daftar. Menteri memang nampak macam dah fed up lah. Dia cuba sedaya upaya nak terangkan, tapi yang didapat hanyalah maki hamun setiap hari dan kena bantai cukup-cukup. Ada golongan rakyat pula termakan tomahan yang dilontarkan terhadap PADU. Mereka pun was-was untuk mendaftar. Jangan kita lupa, ada yang tidak mahu mendaftar sebab mereka tahu mereka tidak perlukan bantuan kerajaan. Jadi mungkin menteri ambil pendekatan untuk menetapkan tarikh akhir untuk daftar dengan harapan bahawa bila orang ramai lihat bantuan yang diterima oleh mereka yang sudah daftar dengan PADU, mereka yang tidak mendaftar pula akan segera buat rayuan untuk mendaftar. Mungkin ini strategi menteri yang banyak dikena baling batu untuk usaha dia bangunkan PADU. Ya, kita akui, rakyat memang mahu dan juga berhak untuk data peribadi mereka dilindungi. Tapi, kenapa ada elemen-elemen yang mahukan PADU gagal? Segelintir dari blok pembangkang dan yang sewaktu dengan mereka yang duduk di blok kerajaan macam tidak mahu PADU ni berjaya. Bagi golongan yang perlukan bantuan, mereka daftar juga sebab mereka tidak ada kekayaan atau harta untuk disembunyi. Lain pula bagi mereka yang mahu merahsiakan kekayaan mereka. Mereka tak perlu daftar pun. Tapi, mereka menggunakan ahli-ahli parlimen dengan bertopengkan isu security data untuk gagalkan PADU. Siapa rugi jika PADU gagal? Golongan yang betul-betul perlukan bantuan dan golongan yang tercicir daripada bantuan tersasar kerajaan. Kerajaan Sarawak mahu menangguhkan pendaftaran sistem PADU disebabkan beberapa isu. Mengikut timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof, Kerajaan Sarawak mahu mengadakan perbincangan dengan pihak PADU untuk mendapatkan penjelasan lanjut sebelum kata putus dimuktamadkan. Wilayah Sarawak ini dipimpin oleh tokoh-tokoh yang hebat. Sarawak mendahului dalam pemikiran dan kemajuan untuk wilayah mereka. Malah, Sarawak is self-sufficient. Mereka tahu apa yang terbaik untuk wilayah mereka. Kepimpinan Sarawak gunakan kebijaksanaan mereka untuk tunggu dan lihat cara PADU diuruskan sebelum mereka menggalakkan pendaftaran di Sarawak. They just want to see how you manage before they decide. Mereka berani buat demikian sebab membantu rakyat miskin di Sarawak bukanlah satu perkara yang baru untuk mereka. Ahli politik yang terlalu lantang dendangkan isu security data ini boleh bagi jaminan ke bahawa semua urusan dalam talian ni selamat sampai hari kiamat dan tidak akan kena hack untuk selama-lamanya? Tak ada garanti. Mana ada urusan atas talian yang berisiko sifar? Kita hanya boleh mengurus risikonya. Dengan segala macam garanti buatan manusia yang ada dalam dunia ini, semua pun ada elemen risiko. Jadi jangan kita diperdayakan dengan bahaya data security dengan PADU ni. Ini macam melukiskan gambar yang kerajaan PMX ni tak bertanggungjawab dan menggadaikan data peribadi rakyat. Tolonglah. PADU juga merupakan satu platform bagi golongan profesional dalam lingkungan umur 40-an dan 50-an yang hilang pekerjaan sebelum dan selepas COVID. Ada kalanya mereka hidup di bawah paras B40 tapi tidak layak untuk terima apa-apa bantuan. Mereka menghadapi kesukaran untuk mendapatkan kerja atas faktor usia dan juga mungkin kesihatan. Syarikat-syarikat lebih suka untuk mengambil pekerja muda yang tidak ada pengalaman supaya mereka tidak perlu bayar gaji yang tinggi. Ramai daripada kategori ini sudah tercicir dari menerima bantuan kerajaan. Mereka ni mempunyai ijazah. Ada yang pegang master, PhD, tapi hidup miskin. Golongan ini juga boleh kemaskini data mereka di PADU supaya mereka tidak tercicir lagi. Walau apa pun permainan politik, PADU diwujudkan untuk bela nasib rakyat. Rakyat yang memerlukan bantuan tetap akan mendaftar di sistem PADU. Dan mereka tidak mahu PADU gagal. Kita boleh menilai keberkesanan PADU bila data yang diambil itu benar-benar diterjemahkan dalam
salurkan bantuan tersasar. Apa yang menghairankan ialah golongan yang melaungkan isu security data jika daftar dengan padu adalah juga golongan yang sama mengkritik bahawa sambutan terhadap padu ni lembap. Mereka kata rakyat tidak yakin dengan inisiatif padu. Hey, hang yang buat orang takut, lepas tu hang cakap sambutan orang ramai terhadap padu ni lembap. Apa niat dia mempolitikkan isu bantuan rakyat? Tuan-tuan dan puan-puan, buatlah penilaian sendiri. Assalamualaikum dan salam sejahtera.